Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita pada kali ini kita nak meneruskan siri para nabi dan para rasul. Topik kita pada kali ini adalah menceritakan kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Jadi kisah Nabi Zulkifli ini secara jujurnya saya boleh katakan tidak banyak diceritakan di dalam Quran, bahkan dalam hadis Nabi SAW pun tidak banyak Nabi ceritakan kepada para sahabat kisah Nabi Zulkifli alaihi salam. Tapi kita boleh tengok antara sifat Nabi Zulkifli alaihi salam adalah sama dengan sifat ayahnya yang bernama Nabi Ayub alaihi salam. Yang mana Nabi Ayub ni kita kenal daripada satu orang nabi, hidupnya dengan hidup kemewahan, hidup penuh dengan segala-galanya ada kepada Nabi Ayub alaihi salam. Ada kekayaan, ada nama, ramai suka dan sebagainya, semua ada kepada Nabi Ayub alaihi salam. Tapi dengan sekelip mata saja Allah uji Nabi Ayub, tidak ada semua benda. Allah tarik ke semua kekayaan, Allah tarik ke semua anak-anak Nabi Ayub alaihi salam. Tapi Nabi Ayub sabar dalam menempuhi ujian. Begitulah yang berlaku kepada anaknya juga yang digelarkan sebagai pemilik kepada kesabaran. Itulah Nabi Zulkifli alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Zulkifli alaihi salam ni macam biasa, sama juga dengan nabi-nabi dan rasul yang lain, yang mana di zaman Nabi Zulkifli alaihi salam ada seorang raja. Cuma raja pada kali ini berlainan dengan raja yang ada di zaman nabi-nabi yang sebelum ni, yang mana makruf bagi kita raja di zaman nabi sebelum ni seperti mana zaman Nabi Musa, raja yang zalim, raja yang kejam dan sebagainya. Di zaman Nabi Isa alaihi salam pun raja yang kejam, raja yang zalim dan sebagainya. Tetapi di zaman raja Nabi Zulkifli alaihi salam, rajanya adalah raja yang baik, rajanya raja yang soleh, rajanya raja yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu raja itu dalam keadaan mencari pengganti untuk meneruskan legasinya, untuk meneruskan mencari satu figure yang mana boleh mentadbir negara baginda ketika itu. Maka dalam ramai-ramai baginda mencari rakyatnya, dia meletakkan 3 syarat. Barang siapa yang nak menggantikan aku kena penuhi 3 syarat ni. Syarat pertama, kata raja tu, hendaklah seseorang itu bangun pada waktu malam. Maksudnya apa? Berqiyamul lail. Nombor 2 adalah hendaklah dia berpuasa, dan nombor 3 hendaklah seseorang itu bila mana menjadi raja tempat aku, hendaklah dia memerintah dengan penuh kesabaran. Semua itu boleh dilakukan oleh Nabi Zulkifli alaihi salam. Maka dilantiklah Nabi Zulkifli alaihi salam. Bermula hari Nabi Zulkifli alaihi salam mentadbir negara, memerintah dengan sangat baik, ramai yang suka kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Tapi ingat, dalam ramai-ramai yang suka kepada Nabi Zulkifli alaihi salam, mesti akan ada yang tak suka kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Itu lumrah kehidupan. Kan kita tak boleh nak bagi semua orang suka kepada kita, sebab lumrah kehidupan akan ada yang tak suka kepada kita. Contoh yang paling dekat adalah manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ramai yang tak suka. Siapa? Nabi SAW. Inikah kita manusia yang jauh dengan Allah, mesti lagi ramai yang tak suka. Begitu jugalah Nabi Zulkifli alaihi salam, akan ada yang tak suka kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Dia adalah iblis yang sangat tak suka dengan Nabi, yang sangat dengki dengan Nabi. Tambahan pula kita tengok sejarah iblis macam mana dikeluarkan daripada syurga, diturunkan daripada langit disebabkan manusia. Maka dia dendam dengan manusia, khususnya para nabi dan para rasul. Maka bila mana dia tengok Nabi Zulkifli ni dalam keadaan yang sangat baik, mentadbir dengan bagus, maka dia nak mencari bagaimana supaya Nabi Zulkifli ni boleh lari fokus dalam kerja, tidak memenuhi syarat dan sebagainya. Kan 3 syarat supaya Nabi Zulkifli mungkir ataupun ingkar kepada syarat itu. Bagaimana cara dia? Maka satu malam iblis tadi dia datang ke rumah Nabi Zulkifli alaihi salam berupa dengan satu manusia yang tua, pakcik yang tua, dalam keadaan yang penuh ada masalah. Dia pergi ke rumah Nabi Zulkifli, dia ketuk pintu, ketuk-ketuk, maka Nabi Zulkifli buka.
Tanya Nabi Zulkifli, wahai pakcik, ada apa datang ke rumah aku? Maka bila mana pakcik tu bagi tahu kenapa dia datang, sesungguhnya aku datang ke rumah kamu wahai raja, sesungguhnya aku penuh dengan masalah. Orang kampung aku, pulau aku dan sebagainya, macam-macam dia bagi masalahnya. Dia reka masalah. Siapa? Iblis. Maka seorang raja yang sangat baik, dia kata kepada pakcik, wahai pakcik, datanglah ke istana esok, insya-Allah aku boleh tolong kamu. Maka bila mana Nabi Zulkifli tunggu dekat istana berjam-jam daripada pagi sampai ke petang, bawa ke malam, pakcik tu tak datang langsung ke istana. Maka dia balik ke rumah, bersiap untuk rehat. Ingat, Nabi Zulkifli alaihi salam satu orang raja yang menjalankan tanggungjawab dengan sangat baik, dan dia memenuhi 3 syarat dengan sangat baik. Apa syarat pertama? Hendaklah bangkit pada waktu malam, meaning kena qiyamul lail. Maka waktu malam Nabi Zulkifli alaihi salam dia bahagikan 2 waktu. Waktu pertama adalah waktu rehat Nabi Zulkifli, dan waktu kedua adalah waktu dia bangkit berqiyamul lail kepada Allah. Maka dia kena tidur awal, kena rehat yang cukup, sebab nak bangun qiyamul lail, ditambahkan lagi esok kan dia kena berpuasa. Kan kalau dia tak tidur dengan cukup, tak rehat dengan cukup, maka terganggu qiyamul lail, terganggulah puasanya. Itu manusia biasalah. Maka bila mana Nabi Zulkifli satu malam pertama dah diganggu oleh iblis, bukan 1 jam tapi berjam-jam dia mengadu masalah kepada Nabi Zulkifli alaihi salam. Malam kedua bila mana Nabi Zulkifli nak bersiap nak rehat, maka pintu rumahnya diketuk kali kedua. Malam kedua, maka bila mana dibuka, dia lihat pakcik yang sama. Dia kata kepada pakcik, wahai pakcik, kenapa kamu tak datang ke istana pada hari ini? Sesungguhnya aku dengan menteri-menteri aku sedang menunggu kamu, wahai pakcik. Kenapa kamu tak datang? Maka kata pakcik, aku ada masalah. Dia create masalah, dia create satu alasan supaya Nabi Zulkifli alaihi salam percaya. Maka kata Nabi Zulkifli, tak apa, pakcik datang ke istana esok, insya-Allah kita boleh bantu. Esok kan pun sama tak datang. Maka Nabi Zulkifli balik ke rumah, dia pesan kepada anak dan ahli keluarganya, jangan ada di antara kalian ataupun sesiapa yang mengganggu aku pada malam ini. Aku nak rehat. Sebab malam pertama diganggu, tak cukup rehat. Malam kedua pun tak cukup rehat. Tapi puasa tak puasa, bangkit pada waktu malam tetap bangkit. Maka malam ketiga bila mana dia pesan kepada anak dan isterinya, maka pintu rumah diketuk macam biasa. Maka yang buka itu anak Nabi Zulkifli alaihi salam yang taat dengan perintah Nabi Zulkifli. Maka dia kata kepada pakcik, sesungguhnya ayah dia tidak benarkan sesiapa pun ganggu pada malam ini. Kalau ada urusan datang esok ke istana. Maka iblis dia cuba lagi tapi tetap tak boleh. Maka dia beredar daripada rumah Nabi Zulkifli dalam keadaan yang marah, dalam keadaan yang tak puas hati, kerana malam itu dia tak boleh ganggu Nabi Zulkifli alaihi salam. Sebab dia tahu malam pertama Nabi Zulkifli dah terganggu, dah penat sikit, malam kedua pun dah makin penat, lalu malam ketiga dia tidak dapat ganggu. Maka dia perhatikan rumah Nabi Zulkifli ada satu lubang yang boleh masuk. Iblis kan boleh masuk melalui lubang, sebab bukan physically macam kita. Dia masuk melalui lubang, dia ketuk kuat-kuat bilik Nabi Zulkifli alaihi salam. Nabi Zulkifli buka. Terkejut Nabi Zulkifli. Kenapa? Sebab yang ada di depan pintu itu adalah pakcik. Wahai pakcik, bagaimana kamu boleh masuk dalam rumah aku sedangkan aku dah pesan kepada anak dan isteri aku supaya tidak benarkan sesiapa pun ganggu aku. Bagaimana kamu masuk sedangkan pintu rumah dikunci? Maka kata pakcik tadi, iblis tadi kata, aku masuk melalui lubang itu wahai raja. Dan ketika itulah Nabi Zulkifli kata, wahai pakcik, adakah kamu ni musuh Allah? Maka ketika itulah iblis kata, aku sangat benci dengan kamu wahai Zulkifli. Bagaimana kamu boleh bangkit pada waktu malam? Bagaimana kamu memerintah negara? Aku sangat benci dan aku sangat tak suka kepada kamu wahai Zulkifli. Dan ketika itulah Nabi Zulkifli menghalau iblis, laknatullah. Jadi itu di antara pengajaran kita boleh tengok, bila mana seseorang itu memerintah dengan sangat baik, mesti akan ada yang tak suka. Sebab kita nak memenuhi semua hati manusia itu susah. Tapi once satu pemerintah itu memimpin dengan sangat baik, insya-Allah orang yang tak suka pun akan melihat satu hasil yang baik. Itu saja perkongsian kita pada kali ini. Moga-moga dapat manfaat. Kita sambung dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana kita nak menang dalam peperangan ini? Maka kata Talut, jangan risau. Meskipun jumlah kita ramai, jumlah kita sikit,
seandainya kita ditakdirkan, Allah izinkan kita benang, kita akan benang dalam peperangan ini. Ketika itulah Nabi Daud melihat ada satu kesempatan untuk serang Jalut. Antara kelebihan Nabi Daud adalah boleh lenturkan besi, boleh lembutkan besi dengan tangan je.